Sebelum kita memulakan program hari ini, saya ingin mengingatkan anda untuk sebarang pertanyaan atau persoalan, sila kongsikan di ruang komen di bawah dan pihak Physiogo akan cuba untuk menjawab semua soalan-soalan anda. Program hari ini dibawakan khas oleh aplikasi My Pesara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya Fakira akan menjadi hos anda pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada muslimin dan muslimat sekalian. Saya pasti di bulan Ramadan ini ramai di kalangan kita yang melakukan ibadah solat-solat sunat seperti solat tarawih. Dan saya juga pasti ada di kalangan kita yang mempunyai sakit sendi lutut. Jadi pada hari ini pihak Physiogo akan memberikan tips-tips penjagaan lutut. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput Puan Yana, fizioterapis daripada Physiogo untuk memberikan tips-tips penjagaan lutut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton kuat pada hari ini. Bersiaran langsung kita di FB page JPA. Hari ini kita bakal mengupaskan satu tajuk yang sangat best. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Mia dari Physiogo dan bersama saya Cik Liana, seorang fizioterapis dan juga marketing eksekutif dari Physiogo. Selamat datang Cik Liana. Terima kasih. Okey, hari ni tajuk kita special sikit sebab kita nak kaitkan dengan bulan Ramadan ni kan. So, tajuk hari ni ialah kenapa dengan lutut saya? Macam mana nak rawat? Betul tak Cik Liana? Tajuk hari ni. Okey, so seperti kita sedia maklum kan, sekarang bulan puasa. Dan saya yakin tuan-tuan puan-puan kat luar sana mesti menghadapi masalah sakit lutut. Terutamanya kena berdiri lama, puan-puan kat rumah sana. Kena masak untuk sahur, untuk buka kan. So, mesti berdiri lama, potong bawang pun kena berdiri kan. So, lepas nak masak, kena terawih pula kan. Terawih pun berdiri lama juga. So bagi impak yang sangat besar lah untuk lutut kita sebab kita berdiri dengan lama. Okey. So bila nak tidur je tiba-tiba macam sakitnya lutut kan. Kenapa yang lutut ni rasa sakit? Kan? So saya nak tanya kepada Cik Yana lah. Boleh tak explain sikit dengan viewers kat luar sana apa itu sebenarnya sakit lutut? Sakit lutut ni merupakan satu masalah utama yang dihadapi bukan saja golongan kat Malaysia ni lah. Dekat luar negara pun memang sakit lutut ni memang masalah utama lah terutamanya untuk golongan-golongan yang berusia lah. Okey, antara faktor penyumbang kepada masalah sakit lutut ni ialah pertama sekali faktor penuaan lah. Itu biasalah kan. Kita biasa dengar orang tu memang sakit lutut lah bila jalan jauh kan. Kemudian golongan wanita ni memang terdedah dengan masalah sakit lutut ni disebabkan oleh hormon lah. Seterusnya ialah faktor genetik. Faktor genetik ni contoh kalau ada ahli keluarga ataupun ibu bapa ataupun kita punya atuk nenek ada masalah sakit lutut ni kan, kita keberangkalian untuk dapat sakit lutut ni pun memang ada lah untuk dapat. Okay. So selain itu, faktor seperti berat badan berlebihan juga boleh menyumbang kepada masalah ini. So di Malaysia saja ni kan Cik Mia, satu daripada tiga warga Malaysia yang berumur 55 tahun dan ke atas ada masalah sakit lutut ni lah. Macam tu. So bila kita cakap pasal dia bagi negatif impact kan, boleh tak dari segi apa penyakit ni, sakit lutut ni menyebabkan negatif impact pada dalam kehidupan seseorang tu? Sebab apa? Sebab bila orang yang ada sakit lutut ni, so dia nak buat kerja macam biasa pun dia dah tak boleh nak buat. Contoh sebelum ni dia boleh berjalan jauh, dia boleh naik tangga macam biasa, tapi lepas dia dapat sakit lutut ni, dia dah jalan 30 minit je pun dia dah start sakit. Bila nak naik tangga tu dah terpaksa kena adjust badan, kena naik slow-slow. Dan kalau nak solat pula, selalunya dah tak boleh nak solat macam biasa kat bawah, dia kena duduk atas kerusi. So bila dah ada masalah macam ni, of course lah dia akan rasa stres. Dia rasa macam dah tak boleh nak macam biasa kan. So dia rasa tekanan kat situ. So lama-lama dia akan memberi masalah psikologi lah dekat golongan-golongan macam ni. So dia pun boleh mengganggu masalah, dia pun boleh perkara ni pun boleh mengganggu kehidupan sosial mereka lah. So
Contoh kalau sekarang ni tengah bulan Ramadan kan, so nak pergi terawih kan, so nak pergi surau. So bila dia nak berjalan ke surau pun dia dah kena fikir sebab jalan jauh kan, lepas dah jalan jauh dia nak kena solat pula. Solat pun nak kena diri lama. So nak balik tu pun satu masalah lah. So dia kena fikir banyak kali macam mana kan. So nak kalau contoh kalau pergi travel, anak-anak ajak pergi travel kan. So dah tak dapat nak jalan jauh lah. Kalau jalan jauh je nanti petang tu ke malam tu ke dah start rasa saya lutut letak minyak angin lah, betul tak? Itulah masalah dia. Betul? Okey, Cik Ana, masa tadi Cik Ana dah perkenalkan kepada semua viewers kat luar sana tentang apa itu sedikit sebanyak sakit lutut tu apa kan, dan juga apa impactnya, bad impact pada bawa kepada aktiviti harian seseorang tu kan. Macam saya kerja kat Physiogo juga, saya selalu dengar macam sakit lutut ni ada banyak sangat jenis. Ada sebab keradangan tendon lah, meniscus. Meniscus lah, lepas tu dan juga ligamen putus. Ligamen putus lah, macam banyak sangat. Sampai ada yang sampai belit-belit nak cakap kan, susah. So saya difahamkan hari ni Cik Liana akan membincangkan dengan viewers kat rumah sana mengenai ni osteoarthritis. Betul tak? Okey, betul okey, ni osteoarthritis. So boleh tak Cik Yana explain sikit apa tu ni osteoarthritis? Okey, ni osteoarthritis ni selalunya bahasa pasarnya kita panggil sebagai sendi haus lah. Itu senang, term yang paling senang lah. Tapi sebenarnya ni osteoarthritis ni disebabkan oleh penipisan lapisan rawan pada permukaan sendi. So itulah sebagai contoh saya bagi anatomi lah. So boleh dapatkan. Okey, terima kasih. Okey, so ni ada struktur tulang. Ni tulang peha kita dan tulang kita punya tibia lah dekat bawah tulang keting ni kan. Okey, so dekat lutut ni, kat bawah struktur ni dia ada satu lapisan yang cover bahagian tulang ni lah. So bila lapisan yang cover tulang ni, dia ada bahagian atas dengan bahagian bawah. So bila kita berjalan dia akan sentiasa bergeser lah. Bila bergeser lama-lama dia boleh jadi wear and tear, di mana kerosakan yang berlaku adalah disebabkan oleh geseran dan tekanan yang berlebihan pada sendi itu sendiri. So lapisan rawan ni pula dia bila dah banyak kali bergeser lama-lama dia akan menipis lah. So bila dah menipis, itu yang haus tu. Yang haus lah. So bila dah nipis, dia dah tak cover lah dia tulang lutut kita ni. So tulang dengan tulang atas peha ni dengan tulang tibia ni boleh bergeser antara satu sama lain. Macam tu lah. Okey, Cik Yana, selalunya kan Cik Yana sebagai seorang fizioterapis kan mesti menghadapi ataupun dah jumpa ramai pesakit OA ni kan. Boleh tak Cik Yana share sikit apa diorang punya tabiat ataupun diorang punya pattern yang selalu dihadapi oleh mereka ni? Okey. So, disebabkan oleh kesakitan yang dialami, golongan yang mengidap penyakit ini sering kali dia mengelak untuk melakukan pergerakan atau aktiviti fizikal lah. Sebenarnya aktiviti fizikal ni baik untuk kesihatan badan. Tapi dia beranggapan bahawa kalau dia buat aktiviti sukan yang berlebihan sikit je, nanti dia akan trigger sakit lutut dia lah. Tapi tak semestinya semua pergerakan boleh trigger punya pain. So itulah selalunya orang NIOA ni dia akan mengelak. So tadi Cik Yana ada explain yang kalau diorang tak buat aktiviti, diorang kena buat aktiviti sukan kan, dan diorang takut sebenarnya nak buat aktiviti sukan ni. So ada tak efek bila tak buat aktiviti-aktiviti yang bukan lasak lah, orang kata aktiviti aktif ni? Ada tak efek kepada diorang? Okey. So, kalau dia mengelak untuk melakukan aktiviti fizikal ni, so lama-kelamaan kekuatan otot dia akan makin merosot lah. So, lepas tu dia dah start lah akan ada masalah imbangan badan, body balance dia dah makin poor lah. And then, bila dah ada masalah tu, lama-kelamaan dia nak berjalan macam biasa pun dah susah lah, dah ada. Sebab otot dia lemah. Makin lama, makin otot tu tak boleh nak tampung berat badan kita. So dia bagi lebih pressure kepada lutut kita. So mereka akan lebih terdedah kepada risiko untuk jatuh. Orang yang sakit lutut ni akan senang lah untuk jatuh. Macam tu.
So maksud nak tak nak memang kita kena buat aktiviti aktif lah, at least walking ke kan. Walking. Okey, tak payah jogging pun tak apa. Asalkan kita kena hidup aktif lah untuk tubuh badan kita juga. Okey, so Cik Yana, sekiranya kalau pesakit-pesakit ni datang untuk dapatkan rawatan kan, apa antara rawatan yang boleh disyorkan pada pesakit-pesakit ni? Okey, selalunya mereka akan terima rawatan konservatif dululah, iaitu rawatan tanpa pembedahan. Tapi langkah pembedahan pula, doktor akan consider lakukan surgery prosedur ni sekiranya patient ni dia ada kondisi yang teruk, yang kalau dia tak buat operation ke apa, dia dah terus tak boleh nak berjalan lah sebab sakit sangat. So doktor akan consider dia untuk lakukan surgery lah. Selain itu, kalau orang tu dah pernah buat treatment yang konservatif, pergi rawatan sana, rawatan sini, dah makan macam-macam suplemen pun tak jalan, so doktor pun akan suggest untuk undergo surgery lah. Macam tu Kalau surgery tu pula kan, apa je yang akan dilakukan oleh doktor tu? Ya, selalunya doktor akan lakukan total knee replacement lah untuk masalah lutut osteoarthritis ni. Takut tu dengar kan, nak kena total knee replacement pula kan. Tapi macam tadi saya macam Cik Yana ada explain, ada rawatan tanpa pembedahan. Boleh explain tak apa tu rawatan tanpa pembedahan pula? Okey, rawatan tanpa pembedahan ni selalunya doktor ataupun ahli farmasi dia akan suggest glucosamine supplement. Supplement ni supplement yang baik untuk lutut lah, untuk sendi. Selain itu, lepas supplement tu dia dah ambil tapi tak ada progression ke apa, doktor pun akan suggest lah untuk buat injection, sama ada hyaluronic injection ataupun steroid injection lah. Tu ke yang orang kata gris-gris tu lah. Kalau kita tanya patient kan, so dia cakap inject untuk tambah gris. Kita tahu dia orang akan terms dia. Betul. Okey. So selain itu, rawatan fisioterapi pula boleh dijalankan, boleh diambil lah. And then doktor juga akan sarankan untuk kalau untuk orang yang ada masalah berat badan berlebihan ni, untuk dia kurangkan dia punya berat badan lah. Sebab kajian mendapati bahawa penurunan sebanyak 5% daripada baseline pun dah cukup dah untuk mengurangkan ketidakupayaan disebabkan oleh sakit lutut dia tu. Maksudnya kalau turun 5% pun cukup dah. Itu at least lah. Kalau boleh lebih lagi bagus. Sebab itulah kena buat aktiviti sukan, kena aktif kan. So that bila buat aktiviti sukan tu sedikit sebanyak dapat membantulah kan. Dapat menurunkan berat badan bagi yang kat luar sana yang kalau overweight kan. Okey, sebagai seorang fizioterapis kan Cik Yana, Cik Yana boleh jelaskan sikit tak apa rawatan fisioterapi ni dapat membantu dari segi apa untuk merawat pesakit OA ni? Okey. So kalau patient ni dia start datang ke fisioterapi, so perkara utama yang kita akan treat ialah untuk rawatan pengawalan kesakitan lah, ataupun kita panggil sebagai pain management. Kebiasaannya kita akan guna teknik manual ataupun dengan bantuan alatan elektronik. Selain itu, kalau untuk orang ni OA ni, keutamaan dia ialah untuk senaman, untuk menguatkan balik otot dia, otot kaki dia lah, sebab tu penting. Sebab otot tu yang support dia punya sendi kan. Okay, selain itu, kita orang fisioterapi juga memfokuskan untuk meningkatkan kembali pergerakan sendi. Orang ada sakit lutut ni, dia ada masalah untuk membengkokkan ataupun meluruskan kaki dia secara penuh lah, full. Dia tak boleh dapat full range sebab sakit. So kita akan aim yang tu. Okey, selain itu ada juga kajian mendapati bahawa terdapat perubahan yang signifikan terhadap kondisi pesakit-pesakit yang menjalani rawatan fisioterapi selepas melakukan senaman dalam tempoh 12 hingga 24 bulan. Oh lama 12 ke 24 bulan. Lama sebab apa? Sebab dia nak start sakit tu pun ambil masa yang lama. So takkanlah sehari dia dapat sakit yang lama tapi dia nak dapat sembuh dalam sehari. Memang tak mungkin lah. Kalau buat rawatan pun tak mungkin esok dah hari ni dapat rawatan, esok terus baik, tak mungkin lah. Sebab ambil masa lama. Betul? Okay, faham. Macam tadi Cik Yana ada cakap
ada untuk pesakit obes kan. Kena kurangkan berat sebanyak 5% at least. At least. So apa fizioterapis akan cadangkan untuk pesakit-pesakit yang mempunyai masalah berat badan ni? So fisioterapi juga akan assist lah untuk beri senaman aerobik seperti berenang, elliptical training dan cycling, sebab dalam pada masa yang sama dia membantu untuk mengurangkan sakit dan juga membantu untuk pesakit tersebut menurunkan berat badan. Tapi dia bergantung pada kondisi dan status fizikal pesakit tersebut lah. Kita tak adalah nak suruh dia terus-terus pergi berjogging ke apa, tak adalah. Kita akan consider dia punya health status dia. Okey, faham. Maksud kita fisioterapis akan check dululah apa yang sesuai. Yes. Okay. Selain itu, kita pun akan sarankan untuk mereka pakai bracing dan splinting seperti knee guard, sebab knee guard ni dia akan membantu untuk stablekan lutut tu lah. Sementara otot kita pergi treatment tapi otot still tak kuat lagi kan. So pakai knee guard ni untuk protect dulu supaya dia tak ada further injuries lah pada permukaan sendi tu. Macam tu. Okey, tadi Cik Yana dah explain sedikit sebanyak mengenai masalah sakit lutut dan masalah OA ni kan, osteoarthritis. Betul. Okey, susah belik-belik. Okey. So sekarang kita ada sedikit demo lah untuk menunjukkan cara exercise yang tuan-tuan, puan-puan semua boleh lakukan di rumah sendiri. So jom kita saksikan. Pertama sekali, cari struktur kepala lutut. Kemudian, gerakkan kepala lutut ke kiri dan ke kanan sebanyak 5 kali. Setelah itu, gerakkan kepala lutut ke atas dan ke bawah juga sebanyak 5 kali. Pergerakan ini membantu meningkatkan aliran nutrisi, perjalanan darah serta membantu melincirkan sendi. Dalam keadaan baring, bengkokkan kedua-dua lutut dan kemudian angkat punggung sehingga selari dengan badan. Tahan pergerakan ini selama 5 saat dan ulang sebanyak 5 hingga 10 kali. Bridging exercise ini berfungsi untuk menguatkan dan menstabilkan otot quadricep dan hamstring. Dalam masa yang sama, ia dapat mengurangkan tekanan pada sendi lutut. Okey, kembali kita sekali lagi dalam sesi talk ni kan. Kita dah nak sampai ke penghujung dah pun. Okey, macam tadi kita dah tengok demo exercise yang tuan-tuan, puan-puan boleh lakukan di rumah kan. So jangan lupa untuk buat exercise tersebut di rumah, okey, untuk mengurangkan rasa sakit lutut tu. Tapi macam saya perasan tadi ada 2 je exercise, betul tak Cik Yana? So ada tak lagi exercise yang boleh dilakukan di rumah? Okey, so sebenarnya ada, tapi tak semua exercise, not all exercise fit for all lah. Dia ada specific exercise, mungkin dia lain orang, lain cara exercise-nya. Dia mungkin dia tak boleh buat macam ni, so kita improvise buat pergerakan yang lain pula. So macam tu lah, so kita tak nak bagi exercise yang lebih, takut nanti orang yang ada masalah yang lebih teruk ni dia ikut, nanti dia boleh harmkan dia punya bahagian sendi lah. So nanti masalah lain pula jadilah. Better dapat rawatan fisioterapi untuk tahu exercise yang spesifik yang lebih lanjut lah untuk kondisi lutut sendiri. Okey, terima kasih banyak Cik Yana atas info yang diberi tadi. Okey, kami banyak kan share hari ni mengenai masalah sakit lutut ni. So kami harap sedikit sebanyak info yang diterima pada hari ini dan dapat diamalkan lah oleh tuan-tuan, puan-puan di rumah nanti. Okey, Cik Yana, sebelum kita habiskan untuk sesi talk pada hari ini, Cik Yana ada sedikit pesanan tak pada orang di luar sana? So selamat menyambut bulan Ramadan, dan kalau ada masalah sakit lutut ke apa, dapatkan medical attention lah. Jangan pandai-pandai sendirilah untuk treat. Takut dia akan bagi kesan buruk yang lebih lanjut. Betul, jangan percaya kat Google sangat kan. Kadang kita Google je tapi pada takut tak sesuai pula dengan kita. So kena seek professional help lah. Okey, saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan pada semua viewers pada hari ini. Jangan lupa like dan share dan juga komen di bawah. Kalau ada sebarang soalan ke, insyaAllah kami punya fisioterapis akan menjawablah soalan-soalan anda semua tu. Okey, so kenapa kena share? So that ramai lagi yang dapat info-info mengenai sakit lutut hari ni. Mungkin anda tak sakit pun sakit lutut ni kan.
Mungkin orang kat luar sana ada yang sakit lutut. So kalau nak tahu info lebih lanjut mengenai masalah kesihatan fizikal, jangan lupa untuk follow kami di Facebook page PhysioGo Center ataupun IG kami iaitu PhysioGo_official untuk dapatkan lebih banyak lagi info mengenai masalah kesihatan anda. Okey, sekian dari kami, itu saja. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Yana bagi perkongsian sebentar tadi. Diharap semua mendapat manfaat daripada perkongsian beliau. Sebelum program ini berakhir, saya ingin mengingatkan anda untuk memuat turun aplikasi My Pesara di telefon bimbit anda. Banyak faedah serta kegunaan yang terdapat di dalam aplikasi My Pesara. Maka dengan itu, berakhirlah program Sembang My Pesara. Kenapa dengan lutut saya? Bagaimana cara untuk merawatnya? Terima kasih sekali lagi kepada Puan Yana serta pihak PhysioGo dan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa sehingga akhir program hari ini. Terima kasih dan jumpa anda di program Sembang My Pesara yang seterusnya. Sila patuhi SOP dan sama-sama kita duduk di rumah jika tiada keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.